Tak ingat. Kita dah belajar. Saya ingat sampai itu je. Tapi yang Okay, element law of contract saya dah mention satu-satu. So di bawah offer, okay, di bawah offer je. Okay, thank you Amirul. Okay, di bawah offer tu selain definition apa kita dah belajar? You all. Siapa nak volunteer? How offer can be made. How offer can be made. Lagi? To whom offer can be made. To whom offer can be made. Lagi? Conditions. Condition of offer. Okay. Condition of offer ada 3. Okay, Imran, yang pertama apa Imran? Clear, complete, detailed and final. Very good. Second? Must be communicate. Very good. Must be communicated. Third? Must be distinguished from invitation to trade. Yes, very good. Okay, in the first condition, in the case of gutting and lien, okay, what is the word yang menjadikan offer to void dan consider as not clear? In the case of gutting and lien, one word that make and that offer is not clear and the contract is not valid. Luck. Yes, very good. Luck. Luck, we cannot measure, we cannot quantify. Okay, tak ada satu mekanisme untuk kita certainkan dia jadi clear. Okay, in the second condition, offer must be communicated. We already discussed the case of Taylor and Late and R and Clark. I gave to you the keyword. Okay, in the first case, Taylor and Late, what is the keyword in that case? O. Okay. What is O stand for? Opportunity. Yes, opportunity, bukannya malulah nak sebut. Okay, opportunity bukannya opportunity. Bukan opportunity. Okay, tak boleh opportunity je, kita kena terikat dengan kontrak. Okay, offering must have opportunity either to accept or reject. Alright. So itu Taylor and Late. In the case of R and Clark, what huruf apa dan apa dia punya keyword dia? C. Okay, C to Clark. Apa word dia? Coincidental. Very good. Coincidental. Kebetulan itu juga dianggap oleh undang-undang sebagai the offer is not communicate. Okay, sebab Clark pada waktu tu dia give the information just to release himself, not because of the reward offered by the Australian government. Alright? Pandai dah tu. Okay. So untuk case yang saya suruh buat compare, yang saya sungguh-sungguh suruh awak faham difference perbezaannya ialah dalam case Khalid Carbolic Small Ball dengan Harris Nickerson. Okay, dua-dua ni persamaan dia adalah advertisement. Okay, tapi kenapa prinsipal dia berbeza? Why in the case of Khalid Carbolic Small Ball, court kata this advertisement is general offer, but in the Harris Nickerson, this advertisement is merely an invitation to trade. Why? Term and condition. Okay, in what case? In which case, Sophia? In which case yang ada term and condition? Smoke ball. Okay, in the Khalid Carbolic Small Ball company, the advertisement made by the company accompanied, okay, with the term and condition to be fulfilled and the reward, okay. But in the case of Harris Nickerson, there are no term and condition to be fulfilled. Alright, so difference decision lah, because respond to the invitation to trade, okay, anyone who respond to the invitation to trade such as the advertisement, that person only make an offer. So it is up to the advertiser either to accept or reject. When the advertiser accept, there is a contract. The advertiser also has a right not to accept lah. Dia ada hak untuk reject. Tak boleh sue sebab belum ada kontrak. Advertiser yang akan menentukan acceptance tu boleh berlaku dan kontrak berlaku ketika itu. Okay. Macam case Harris Nickerson kan, dia advertise nak jual barang, itu invite public to make an offer. So bila Harris datang kat situ, Harris sebenarnya buat offer, bukannya buat acceptance. So bila Mr. Nickerson tak proceed dengan jualan tu, dia tak boleh sue Mr. Nickerson
sebab dia yang buat offer. It is up to Nicholson nak accept ke tidak. That is why dia kalah dalam kes tu. Alright? Okay, itu perbezaan antara general offer dengan invitation to trade, advertisement. Alright? So hari ni kita sambung to another example of invitation to trade. Okay, kita ada 5 example invitation to trade. Selain daripada advertisement, another 4. Apa dia? Siapa nak bagi tahu? Display of goods. Display of goods, lagi apa Imran? Tender. Tender, lagi? Price list. Price list, lagi? And auctioneer inviting bids in an auction. Inviting bid in an auction sale. Okay, law ni salah satu challenge dia ialah terlalu banyak kita nak ingat. Banyak nak hafal. Okay, example. Untuk 5 example invitation to trade pun kadang-kadang you lupa apa benda example-nya. Jadi ada satu kaedah mnemonic yang ini you akan buat dalam group work. Pernah dengar mnemonic tak? Tak pernah. Okay, pernah dengar tak Michael Jackson kena halau balik India Utara? Nah. Okay. Okay, nak tanya Ahmad Mustaqim. Rukun nikah ada berapa Ahmad Mustaqim? Rukun nikah ada berapa Mustaqim? Kata dah ada AWAX. Betul kia-kia nak fikir kan? Tahu tak Mustaqim? Yusri nak jawab. Okey, ada berapa rukun nikah Yusri, Amir? 5. 5? Laju. Apa dia rukun-rukun tersebut Amir? Mana muka awak? Tak nampak. Laki, perempuan, Lagi? wali, Lagi? akad, Lagi? saksi. Wah, lulus. Dah boleh kahwin tapi Dah calon boleh tak kahwin. ada. Ya ke? Calon tak ada ke tak tu nak pilih mana satu? Ada 5 tu. Nak senang ingat. Ini namanya mnemonic. Siswa. Okay. Yusri. Siswa. Siswa tu agak apa S tu Yusri? S tu? Siapa boleh agak? S tu? Suami, Suami, I tu? isteri, Isteri. S lagi satu? saksi, Saksi. W? wali, Wali. akad. Akad. Siswa. Kan? Itulah mnemonic. Okay, Michael Jackson kena halau balik India Utara tu apa? Tentang apa tu? Pelangi. Warna pelangi kan. Kita sebenarnya kadang tahu tu warna merah tu warna pelangi, indigo tu warna pelangi. Tapi bila you nak jawab exam, you tahu tapi you lupa. Tu yang sayang tu. Jadi kita kena ada method atau kaedah untuk bantu kita untuk ingat apa yang kita dah baca, apa yang kita dah faham. So salah satu kaedahnya lah mnemonic. You kena create mnemonic tu. Supaya apa yang you baca, you faham tu you boleh ingat. Okay? Alright. Jadi salah satu, cuba you buat mnemonic untuk example of invitation to trade. Saya bagi 30% aja. Cuba create mnemonic untuk invitation to trade punya example. Ada 5 tu. Cuba. Tulis dekat chat box. Apa yang awak dapat cipta mnemonic. Tulis kat chat box. Type. Padat, dapat. Wah, padat. Wah, pandai. Cepat belajar. Okey, padat. Itu contoh mnemonic siswa lah. Kan? P, price list. A, auction. D, display of goods. A, advertisement. T, tender. Okey, kalau in English, adapt. In English, adapt. A-D-A-P-T. Nampak tak? So you akan jumpa banyak benda yang you kena ingat dan you takut confused and you create lah mnemonic tu. Nanti setiap kali ada group work, you all buat mnemonic tu. Okay, sebagai membantu you untuk ingat fakta-fakta yang banyak lah. Alright, so kita memang manusia yang ada limitation dan kita memang walaupun kadangnya kita tahu ada 7 benua, tahu je benua apa, tapi bila you nak sebut satu persatu you boleh lupa. So dia akan pantas bila you ada create kaedah contohnya macam mnemonic tu. Okay?
Alright. Okay, settle dah. So advertisement, example pertama. So kita akan pergi pada example kedua, iaitu display of goods. Okay. Cuma buka manual. Saya harap semua orang dah ada buku dah untuk refer supaya tak hilang, tak lost, untuk faham dengan mudah. So buka display of goods tu. Okay, kalau dalam advertisement tu sendiri adalah invitation to trade. So anyone respond to that advertisement, dia yang beroffer. Contoh macam tawaran kerja kosong. Ali respon ataupun Tintong dengan Mamat kan, Mamat respon nak kerja kat company tu, dia yang beroffer. So it is up to the company to accept or reject. So acceptance created atau happen when the company accept offer yang dibuat oleh si Mamat kan. Okay, itu untuk advertisement. Untuk display of goods, siapa tahu di mana invitation to trade, di mana offer, di manakah acceptance. Offer pembeli assistant cashier. Okay, cuba Aidil bagi tahu kat mana advertise dia punya invitation to trade tu. Dekat supermarket. Okay, display of goods tu adalah invitation to trade. Contohnya 70% discount, 30% discount, tawaran harga untung. Word tawaran dekat display of goods tu sebenarnya bukanlah offer. Dia adalah invitation to trade. Dia invite customer to make an offer to buy lah. Alright, okay. Ideal, kat mana offer berlaku dalam display of goods? Ideal when offer created. Bila pembeli dah letak barang di atas kaunter. Okay, dia bermula daripada customer select the desired goods, put the goods in the trolley and bring the goods into counter for payment. Stage tu sampailah stage dia nak bayar, itu offer. Okay, itu stage offer lah. Okay, where actually acceptance happen? Bila cashier scan barang dia. When cashier receive payment from the customer. Okay, maknanya kontrak tak berlaku selagi cashier tak receive payment. Okay, tak ada apa-apa kontrak selagi cashier tak ambil duit kita. So dia ada dua implication lah, dia ada two implication. Contohnya Imran dia ambil barang. Okay, contohlah Imran dia asalnya bawa dia 1,000 sebab dah survey dekat kedai Maidin tu ada satu laptop ni harga dia RM1,000. So dia bawa lah RM1,000. So sampai dekat Maidin, tiba-tiba dia nampak wah harga runtuh lah 90% discount. So RM1,000 akan jadi RM90. Betul lah kan? RM100. RM1,000 tu akan jadi RM100 dengan 90% discount. Apa lagi Imran ambil 10 laptop. Okay, ambil 10 laptop tu bawa masuk troli, happy sangat, dah bayang dah nak jual dengan harga RM1,000. Dapat banyak mana duit kan? So dia pun masuk je semua laptop tu dalam troli, dia pun gerak ke kaunter nak bayar. Bila nak sampai dia nak bayar je, cashier tu pun kata, "Cik, sorry cik, sebenarnya bukan 90% discount item ni. Staff baru kita tu salah tulis. Actually we require him to write 9%, not 90%. So dia tak boleh jual lah dengan Imran harga 90%. Lepas tu Imran pun kata, mana boleh? Tu you dah tulis 90%. Takkan you nak tipu kita? I nak juga dengan harga 90% yang you dah display tu. Boleh tak Imran cakap macam tu? Kenapa tak boleh Imran? Sebab belum acceptance. Okay, bila belum acceptance maknanya? Belum ada kontrak. Yes, very good. Laju pula Imran jawab ya. Belum ada acceptance, belum ada kontrak. Jadi Imran terpaksa akur lah. Imran tahulah yang dia punya position masa tu dia offer je nak beli kan. It is up to the cashier to accept or reject. Sebab perkara-perkara macam ni boleh berlaku lah secara sengaja atau tidak. Okay, so ada je pelajar akan tanya, "Madam, ada tau dekat satu supermarket ni kita orang beli. Lepas tu saya nampak harga offer, bila scan harga dia mahal lagi.
rupanya yang display tu harga semalam, dah habis dah offer. Saya saya marahlah, saya nak juga harga murah tu. Okey je madam, dia call manager dia, manager bagi je harga yang offer semalam. Yang tu sebenarnya adalah budi bicara. Okey, budi bicara manager tu. Ada kesilapan di pihak pekerja dia dan dia tak nak kita bising. Dia pun layanlah kita punya marah tu kan. Tapi katalah awak baru buka kedai, staff you pun baru ambil orang baru bekerja, bila bagi arahan tak clear, so banyak tulisan yang dia diskaun contohnya silap. So bila kena marah-marah dengan customer, you bayangkan kalau 9% jadi 90%, you rugi tak kalau you rasa you terikat dengan kontrak bila staff you tersilap tulis? Imran baru buka company kan, Imran takut sebab Imran rasa there is a contract and breach contract kalau Imran tak proceed dengan 90% tu. Akan rugi kan? So bila Imran dah belajar law macam ni, Imran rupanya masih boleh refuse lah sebab belum ada kontrak. Jadi Imran boleh buat pendekatan, minta maaf, bagi tahu situasi sebenar dan Imran boleh insist untuk tidak proceed dengan 90% dan Imran tak perlu risau, Imran akan disu atas kesilapan staff tersebut. Okay? Alright, itu cerita dia. Kalau company besar, kalau dia layan, kadang-kadang dia jaga reputasi company, tapi dari segi legal ataupun dari segi law of contract punya issues atau principle, dia tak layan pun boleh. Customer memang tak boleh buat apa-apa sebab banyak principle of law, banyak cases law decide, memang tak ada kontrak lagi selagi cashier tak receive payment. You sebagai cashier atau owner of the company boleh je refuse to accept. Alright. Sama juga kalau katalah Muhammad Aidil, dia survey, dia suka kereta antik. Dia survey ada 3 kedai yang jual kereta antik, yang dia tengok kedai A ada 1 kereta antik yang dia suka and then harga pun very reasonable. So dia dah aim, dah 1 minggu dia aim, hari ke-7 dia datang kat kedai tu. Dia kenal lah, Acong nak beli ni kereta antik ni. Dia cakap kan yang display tu. Sorry lah. I tak jadi proceed nak jual kereta ni lah sebab my brother from England decide to buy this car. Sesuka hati je jawab macam tu kan. So boleh tak Aidil sue Acong tu? Tak boleh. Tak boleh sebab Acong berhak untuk berhak untuk tak proceed sebab Acong lah yang akan buat keputusan untuk terima atau tidak sebab kehadiran Aidil ke situ adalah tawaran menawar untuk membeli. Kita nampak macam, kalau kita belajar law, kita nampak macam mana boleh buat macam tu kan. Tapi kena ingat, display of goods only invitation to trade, when the customer decide ataupun buat keputusan untuk beli, dia yang buat offer, it is up to the cashier ataupun owner of the company to accept or reject. Okay, itu satu implication lah. Satu lagi implication ialah katakanlah Mak Mustaqim, dia pergi baru buka office baru. So pergilah kedai office accessories untuk beli macam-macam barang untuk office baru dia. So dia beli dengan harga diskaun kan, dekat IKEA semua, dia pun beli penuh troli dia. Sampai dekat cashier, tiba-tiba dia ingat dia bawa credit card dia. Tengok tak ada credit card tu, baru teringat bagi wife dia pakai semalam, contoh. So mana ada duit nak bayar? Sampai kat cashier tu tengah nak turunkan barang kan, letak kat meja tu, tiba-tiba sorry, dia cakap dengan cashier tu, I tertinggal my credit card, dia cakap. Lepas tu cashier tu pun hangin. No, you have to pay. You have to pay. There is a contract already. Okay, dia kata kontrak berlaku bila kita dah sampai kat cashier desk. So macam mana ni? Adakah Mustaqim kena bayar juga? Mustaqim kena bayar tak Mustaqim? You dah sampai dah, you dah pilih barang, you dah sampai situ baru you nampak wallet you tak ada credit card yang you sepatutnya bawa. Macam mana Mustaqim? Sekarang cashier tu paksa you bayar juga. Boleh tak Mustaqim? Mustaqim tak boleh jawab. Ke tadi Mustaqim pergi toilet sekejap, baru sampai. So tak boleh jawab. Mustaqim, apa jawapannya?
Alamak. Alamak. Kenapa alamak? Jawapannya tak perlu. Tak perlu bayar kenapa? Soalannya tak perlu bayar ke tak boleh sue tadi tu? Adakah Mustaqim boleh tak bayar kalau cashier tu suruh juga bayar sebab Mustaqim dah sampai kat situ? Tak perlu bayar Kenapa? sebab sebabnya tak ada kontrak. Tak ada kontrak sebab dia kat situ tak ada acceptance. Okey, sebab betul belum berlaku acceptance lagi. Mustaqim baru offer nak beli. So masa nak beli baru dia sedar wallet dia tak ada credit card atau duit yang cukup. So bila belum ada acceptance, kita sebagai offerer ada rights to revoke, to withdraw. Okay, we as offerer has a right to revoke our offer before acceptance happen lah. So selagi belum acceptance, kita bila-bila masa boleh revoke offer kita. So kita change mind lah, macam kita change mind. You memang boleh buat cashier tu sakit hati lah. You dah sampai situ, you tak jadi beli tu lah, tak jadi beli ni lah, tolak tu. Pilih-pilih pula barang mana nak beli, barang mana tak nak beli kan. Biasa buat tu. You tanpa rasa bersalah pun, you tahu cashier takkan nak marah kan. Dan you boleh buat macam tu sebab you rasa you ada hak untuk buat macam tu. Sebelum tu you buat tanpa you rasa ada legal principle yang boleh support. So sekarang you kena tahulah sebab you belum ada acceptance lagi. So kalau tiba-tiba you tak jadi beli sebab duit tiba-tiba rasa nak pakai lebih pula, masa beli terlupa, bila dah nak bayar baru rasa duit tinggal sikit. So tu slowly you letak barang-barang yang you dah beli tu kat mana-mana je sebelum sampai kat cashier kan. Kan? Tak pernah kan, dia ada CCTV, ada ke dia call balik, you have to pay this. Sebab kalau telah berlaku kontrak ataupun acceptance berlaku masa customer pilih barang, you letak balik tu je, you dah boleh dikira breach of contract, dia akan call you untuk bayar. Tapi sebab dalam display of goods, you sebagai customer adalah pihak yang menawar, okay, membuat tawaran untuk beli. So that is why bila you tak proceed dengan belian you dianggap dah revoke your offer lah. Cuma dia tak beretika lah. Contoh you ambil pakaian letak dekat bahagian dapur, bahagian beli sayuran ke kan. Dia boleh marah you lah, tapi nak sue for breach of contract tak boleh lah. Okay, so ada dua implication lah kat situ. Kita sebagai offerer, kalau tiba-tiba duit tertinggal ke, duit tak cukup ke, ataupun you rasa you change mind daripada nak proceed dengan belian tu, you boleh revoke, you boleh tak proceed. You boleh cakap dengan cashier, tak jadi nak beli barang ni. So dia tak boleh force you untuk bayar juga, untuk mengatakan bahawa kontrak telah berlaku, you have to pay. Dia tak boleh paksa you. And at the same time, you sebagai Imran contohnya tak boleh paksa juga nak harga 90% discount kalau display 90%. Alright, you boleh, you tak boleh paksa dia. You tak boleh paksa cashier untuk jual dengan apa yang dia dah display secara salah, ataupun dia orang change mind tiba-tiba atas sebab tertentu. You tak boleh nak sue cashier atau company. At the same time, you pun tak boleh dipaksa oleh cashier atau company untuk beli barang yang you pilih. Sebab itu baru stage offer. Acceptance tak berlaku lagi, contract tak created lagi selagi cashier tak receive payment. Okay, itu adalah prinsipal dalam display of goods, iaitu display itself adalah invitation to trade. Customer select the desired goods, stage offer, and acceptance happen when the cashier receive payment from the customer. Okay, so cuba lihat case pharmaceutical. Okay, dalam manual tu ada case pharmaceutical kan. Okay, cuba baca seorang. Kita dengar suara ni yang jarang saya dengar. Muhammad Ismail Haizal. Ismail, are you there? Ya, saya Amira. Okay, Ismail, ada buku tak? Ada. Okay, baca Ismail, case pharmaceutical. Start daripada the relevant case tu Boleh? Tidak. The relevant case is Pharmaceutical Society of Great Britain and Boots Cash Chemist Southern Ltd 19 under section 18(1) of the Pharmacy and Poison Act 1933. It is an offer to sell certain medicine unless the sale is affected by
or under the supervision of a registered pharmacist. The defendant introduced a system where some of these medicines were made available to customers on a self-service basis. There was no supervision until the customer went to the cashier, where a registered pharmacist would supervise the transaction and could intervene if necessary. The defendant was charged under the said acts as the plaintiff claims that this was an offence because it was urged that the sale was complete when the customer took an article from the shelf and put it into his or her basket. The Court of Appeal disagreed and held that the sale was made at the cash desk where the customer made an offer to buy, which could be accepted or rejected by the cashier. The display of goods is therefore an invitation to trade and not an offer. Okay. Ismail faham tak kes tu? Tak apa faham sangat. Okay. Tapi faham tak principle of the case? Apa yang kita bincang tadi lah principle dia kan? Okay. Dalam kes tu sebenarnya ada satu instruction supaya ada registered pharmacist pantau lah perubatan tersebut. Yang di display tu kena ada pemantau pharmacist yang registered tengok customer pilih ubat-ubat tu. Okay, tapi company ni dia tak letak pun registered pharmacist dekat setiap shelf tu. Dia letak registered pharmacist tu dekat cashier. So bila datang pemantau, dia tengok tak ada registered pharmacist kat situ. So dia sue lah kerana melanggar akta. Okay, section 18 tu. Tapi bila pergi mahkamah, dia menang ke dia kalah? Mula-mula dia kalah lah. Kan kalah sebab seolah-olah dia tidak mengikut peraturan lah meletakkan registered pharmacist dekat display rak tu. Tapi dekat mahkamah rayuan, mahkamah memberi keputusan bahawa display tu adalah invitation to trade. Kan? So customer pilih barang, dia belum beli lagi. Dan registered pharmacist tu ada dekat cashier yang mana dia boleh tapis lah. Dia bolehlah tolak kalau ubat yang dibeli tu lebih daripada keperluan ataupun lebih daripada dos yang dibenarkan. So tak ada berlaku kesilapan atau pelanggaran akta lah sebenarnya. So dan ditambah pula dengan principle invitation to belum ada kesalahan yang berlaku. Macam tu sebab masih boleh avoid ataupun hindarkan customer memilih ubat-ubatan yang lebih daripada dos. Tadi ada student tanya, "Madam, kenapa pula kalau tak boleh jual lagi display buat apa?" Dia tanya kan. Dia sebenarnya kalau pharmacist ni, contoh steroid ni dia ada dos dia. Dos yang minimum ataupun dos yang sesuai, tak boleh lebih. Takut customer salah guna, takut dia memudaratkan. Jadi memang akan ada satu law lah untuk pantau. Registered pharmacist kena check semua. So cuma bezanya ialah dia letak dekat cashier desk. Maknanya seolah bebas lah nanti customer beli kan. Tapi sebenarnya masih pantau dekat cashier desk tu. Masih boleh reject item-item mungkin lebih daripada yang wajar. Macam itulah. So dalam prinsipal case pharmaceutical ni, dia nak bagi tahu sama je prinsipal dia. Display tu invitation to trade, customer pilih, dah bawa ke cashier tu barulah stage offer dan acceptance berlaku bila payment diterima. So kat situ tak ada bukti pun cashier dekat farmasi tu terima duit ataupun jualan daripada customer yang membeli barang-barang yang mungkin tidak mengikut syarat ataupun yang tidak sewajarnya. Macam itulah. Okay, itu je prinsipal dia. So acceptance kontrak hanya berlaku bila cashier tu receive payment. So dia menanglah kes tu. Alright, clear? Ada soalan nak tanya so far untuk display of goods? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, untuk another example tender. Okay, tender pula. Tender ni kalau nak kasih awak senang faham dia macam iklan jugalah. Dia memang 3 step baru berlaku acceptance. Contoh,
UiTM dia open tender untuk cafeteria dalam UiTM dekat Alor Gajah. Okay, dia akan open tender, dia akan bagi tahulah dia perlukan caterer-caterer untuk dalam cafeteria UiTM. Dia keluarkan tender. So akan ada 5, 6, 10 company akan respon pada notice tender tu. Dia akan respon, dia akan beri mungkin apa-apa quotation ke ataupun dia beri dia punya kelebihan ke untuk diterimalah masuk dalam UiTM. Okay, so A, B, C, D cafeteria atau company respon pada notice UiTM punya tender. So katalah D ni dia rasa dia dah beri yang terbaik daripada tiga-tiga tu, kebetulan dia kenal company yang macam mana, dan D ni rasa dia the best, dia akan diterima oleh pihak UiTM sebab dia kata harga dia sangat munasabah, kualiti dan servis dia pun sangat berpengalaman. So bila UiTM keluarkan result, UiTM tak ambil pun D, UiTM ambil A. Padahal A ni dia kata baru je berapa tahun berniaga, dah diterima oleh pihak UiTM. So boleh ke D ni sama UiTM sebab tak terima dia? Tak boleh. Tak boleh sebab dia hanya offer untuk dia diterima. It is up to UiTM nak terima siapa. Okay, walau you rasa you the best sekalipun, tapi kalau UiTM rasa nak ambil company baru, kan. So itu boleh sue UiTM. Macam itulah kiranya untuk you faham di mana berlaku acceptance, di mana berlaku offer. Okay, seterusnya adalah quotation. Quotation pun sama. So quotation tu adalah guideline je. Okay, untuk kita proceed ke tak proceed. Okay, contoh hari ni quotation yang kita keluarkan mungkin berdasarkan harga hari ni. Okay, bila kita dah tengok list quotation tu, kita rasa wah kedai ni quotation dia best, contoh. So kita nak proceed, pada minggu depan tu kita datang, kita nak proceed dengan kedai ni lah yang list quotation yang kita suka. Tiba-tiba masa kita nak proceed, dia pun bagi tahu, harga sekarang sudah berbeza. Okay, bukan harga yang you tengok minggu lepas, tapi dah naik sebab harga barang dah naik. And then ada satu cukai imposed by government recently, dia katalah contoh. So boleh tak you paksa you nak harga sebelum minggu lepas tu? Tak boleh. Tak boleh. You datang kat situ you offer untuk dapatkan quotation yang sebelum atau price list sebelum. Kalau you tengok tiba-tiba harga dah berubah, hak you adalah okay lah, I don't want to proceed. You tak nak proceed dengan harga yang you rasa mahal daripada sebelum, dia tak boleh sue you to force you to proceed with that price. Okay, with the new price. Macam itulah. So you tahulah bila you nak bergaduh, you nak saman, you tahulah kat mana sebenarnya hak you wujud ataupun tak wujud. Okay? Okay, tu untuk quotation. Last sekali di bawah display of goods ialah auction. Okay, sekarang ni sebagai you all fikir, dalam auction atau lelongan tu di mana berlaku offer, di mana berlaku acceptance. Okay, you all baca dalam 1 minit. Saya bagi masa.
Alright you all. So untuk auction, apa maksud auction you all? What the meaning of auction? Lelong. Lelong. Okey, pernah tengok proses lelongan tak? Pernah. Pernah. Okey, kalau lelongan ni, auctioneer inviting bid ni, auctioneer ni dia akan, okey katalah ada satu kasut yang dia jual dengan reserve price bermula dengan RM50. Bila kita nak beli tu, kita minta harga lagi rendah ke lagi tinggi? Tinggi. Lagi tinggi kan? Kalau kita tawar kat kedai daripada 100 minta 80 lah, 70 lah kan. Tapi kalau lelong ni dia akan naik. Daripada harga bawah dia akan naik. Okey. Sekarang saya tanya, di mana invitation to trade, di mana offer, di mana acceptance? Siapa nak cuba? Acceptance auctioneer. Okey, kita buat invitation to trade dulu. Kat mana invitation to trade-nya? Mustaqim. Respond from bidder. Respon bidder tu invitation to trade. Offer? Bid. Bidder yang bid. Ada satu. Siapa nak cuba? Saya madam. Ya, silakan Sofia. Dia punya bila auctioneer tu buat tunjuk barang tu, tanya siapa nak beli tu, itulah invitation to trade. Okey. Bila ada bidder tu macam angkat kayu tu, cakap dia nak beli berapa sekian-sekian harga, itu ialah offer. Dan bila auctioneer tu ketuk kayu tu, baru dia jadi acceptance. Dia jadi contract. Bidder ada kayu juga Bukan bidder, dia punya auctioneer tu. Okey, auctioneer tu dia fall off the hammer. Tadi bidder ada kayu ke kalau dia nak minta harga tu? Yang angkat tu. Dia kadang dia letak banner kan RM70 ke RM80 ya. Okey, alright. Mustaqim, setuju tak dengan Sofia Balkis? Setuju macam. Memang setuju. Alhamdulillah, betul. Tahniah Sofia. Okey, so auctioneer ni, okey katakanlah siapa saya tak usik lagi ni? Ahnaf, ada tak kat situ? Saya macam. Buka kamera sikit Ahnaf, boleh ke? Boleh. Ahnaf kat college ke kat rumah? Kat rumah macam. Ya ke? Buka sini situ. Dia. Boleh fokus ke bising-bising tu Ahnaf? Boleh. Boleh, okey. Ahnaf, artis paling awak suka siapa kat Malaysia? Kai Bahar. Kai Bahar, wow. Okey, contoh Ahnaf ni dia minat gila dengan Kai Bahar kan. Apa best Kai Bahar tu Ahnaf? Kat mana awak minat dia tu? Saya suka sebab dia boleh dia boleh nyanyi dan dia boleh buat lagu sendiri. Bakat dia lah. Ya betul. Okey. Dan dia pun bermula sendiri kan? Bukan melalui inilah macam biasa uji bakat ke kan. Okey. Ana minat gila dengan si Kai Bahar. You all tahu tak? Kadang saya pun tak faham. Tapi majoriti saya tengok ada yang minat obses kan. Minat obses ni kadang-kadang kan contoh remaja-remaja ni kalau suka artis Korea contohnya. Ya Allah, saya tak sangka sangat macam ni punya pun ada betapa obsesnya. Contoh katalah nama artis Korea tu certain nama. Okay, kawan dia just ejek nama tu je, boleh menangis. Awak bayangkan punya obses dengan Korea punya artis boleh jadi macam tu. You boleh menangis, boleh beremosi, macam dia tu kenal lah dengan you. Saya pun tak faham kenapa. Cubalah fikir balik, dia kenal you pun tidak. Kan? You keluarkan air mata sebab mak you sedih pun tidak. Artis Korea yang tak kenal you tu, you boleh menangis. Benda-benda yang sebenarnya kadang-kadang tak masuk akal pun. Dia kenal kita pun tidak, dia tak rasa tak menyumbang apa pun dalam hidup kita kan. Itu memang berlaku That is why
So contoh, Ahnaf suka Khaibahar. So Khaibahar ni dia jual lah dia punya item, barang-barang pre-love dia yang dia dah guna untuk hasil jualan tu untuk disedekah kepada pelajar-pelajar miskin, contoh. So pelelong ni, orang yang handle lelongan ni namanya auctioneer lah, dia yang inviting bid. Dia akan ajak orang untuk bid lah. Itu invitation to trade. Okay. So pelelong ni akan letak, katalah kasut Khaibahar. Okay, kasut pertama dia dekat pentas. Pentas konsert contohnya dia jual. So Ahnaf ni peminat setia, dia peminat-peminat ni dia akan tunggu dekat tempat lelongan tu sebab bagi dia yang dah pakai tu kita beli lagi best. Macam tu kan. Ada bau dia punya artis, kesayangan dia. Okay, so katakanlah auctioneer tu letak kasut yang dah dipakai bertahun-tahun tu RM50. Bagi yang peminat fanatik dia tak kira, calar sikit pun dia nak. Alright, so katakanlah Ahnaf ni salah satu peminat yang fanatik. Okay, bermula dengan RM50. Okay, now you all bid Ahnaf kena ambil bid yang paling tinggi lah. Okay, RM50. Sila. Macam mana nak bid? You all jawab cepat. Bid cepat, bid cepat. 55. Okay. Cepat padat. 70. 80. Okay, makin naik. 100. 100. 200. 200. 2,5. Lagi. 500. 500. Wow. Okay. Ada lagi tak? RM505. RM505. Ada lagi tak? 700. 700. Wow. Bestnya dapat collect hari ni. 700. 1,200. 1,200. Siapa jawab tu? Saya. Okay, Amirul. Okay, Ahnaf, awak the highest. Saya ambil 1,300. Amirul berapa tadi, Amirul? 1,200. Oh, 1,200. So ditambah 1,200. 1,200. So Ahnaf ambil 1,300 tambah RM100. Okay, katakanlah 1,300. Okay, paling tinggi kasut RM50 je, dah lama pun kan, ada calar sikit dah kan. So 1,300. So bila 1,300 tak, maknanya paling tinggi bermakna auctioneer akan cakap macam ni. 1,301, 1,302, 1,303. Tu maksudnya dah tak ada siapa sebut lah. Dah tak ada siapa bid. Kan? So bila tak ada siapa bid, the auctioneer will fall off the hammer. Dia akan ketuk lah. Kan? So bila dia ketuk, disitulah berlakunya acceptance. Alright, maknanya bid yang you all buat tadi, okay, bidder bid adalah offer. So acceptance hanya berlaku bila fall of the hammer. Okay, fall of the hammer tu baru berlaku acceptance yang mana katakanlah tiba-tiba kan Ahnaf terkejutlah rupanya dia punya offer diterima oleh auctioneer tu. Masa dah fall of the hammer baru teringat, alamak, aku ada hutang nak bayar sebenarnya. Duit allowance aku pun tak masuk sampai 1,000 lebih kan. Dia rasa macam alamak, sebab tu teruja kan. Lepas tu baru terfikir duit tak cukup ataupun duit yang ada nak guna untuk yang lebih penting. Boleh tak Ahnaf nak cancel atau withdraw offer Ahnaf tu? Tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Sebab dia dah ada acceptance, dia dah fall of the punya kayu. Fall of the hammer. Okay, dah fall of the hammer, maknanya dah ada acceptance. So Ahnaf memang terikat dengan kontrak tu dan Ahnaf kena beli, Ahnaf kena bayar. Kalau Ahnaf tak nak bayar, dia akan jadi breach of contract. Ahnaf boleh disu for breach of contract lah. So sekarang ni Ahnaf, kalau you nak withdraw, ada cara tak? In between tu kat mana you boleh withdraw? Tak pasti. Siapa boleh bagi jawapan? Bila Ahnaf ada hak untuk withdraw, tak proceed dengan lelongan yang dia nak beli tu? Bila waktu? Bila dia transfer kontrak dekat orang lain? Bukan. Jangka masa bila daripada start bid tu, dia dah bid 1,300 tu, bila dia boleh withdraw atau revoke, tak jadi beli dan dia tak salah?
Bila sebelum hammer tu dipukul. Very good. Okay, before fall of the hammer. So offerer has a right to revoke his offer before acceptance. So the moment kita tahu dalam auction acceptance berlaku bila fall of the hammer, maka you as offerer ataupun bidder boleh revoke sebelum fall of the hammer. Contoh, pelelong pun sebut 1,003, 1, do, masa cakap do pun Ahna pun masa tu berfikir hutang banyak kan, dia berlari ke depan. Nanti dia kata kan, dia kata dia tak mau proceed dengan belian tersebut lah. Boleh sebab belum fall of the hammer, belum acceptance. So dia boleh revoke sebelum fall of the hammer ataupun sebelum acceptance berlaku lah. Okay, tapi kalau dah fall of the hammer, you tak boleh buat apa. Tapi dalam undang-undang ni dia akan jadi okay bila ada budi bicara lah. Contoh Ahnaf tiba-tiba rasa tak cukup duit, dah tentu ada orang lain yang lebih suka untuk beli kan. Okay, katakanlah you dah terima and then you team dengan orang yang offer 1,200 dekat Amirul kan. Amirul lah, aku memang tak ada duit lah Amirul, kalau kau nak kau ambil tapi aku top up 100. Contohlah dia deal sama-sama. Itu alternatif yang you boleh buat. Tapi untuk membatalkan kontrak tu tak boleh. You kena ada mekanisme lain lah. Okay, tu contohlah. Faham So kontrak dah pun berlaku bila fall of the hammer. Okay, tadi ada juga student tanya, madam kalau online penolongan tu tak nampak pun dia fall of the hammer. Okay, apa stage akhir dia? Yang menutup offer pihak lain untuk offer. Dia kata biasanya madam dia kira 1, 2, 3 tak nampak pun fall of the hammer. Okay, so maksudnya kiraan 3 tu dah tutup lah ruang untuk bid dan acceptance dalam berlaku waktu tu. Kadang-kadang dia bunyi loceng. So you kena tengok indikator acceptance berlaku kat mana lah. Alright, tapi yang pasti tidak ada orang lain lagi yang bid lepas you bid dan dah kira dan indikator yang terakhir tu adalah acceptance. So bila dah berlaku acceptance, you tak boleh nak revoke, you terikat dah dengan kontrak. Ataupun bila dah fall of the hammer, tiba-tiba Kai Bahar kata, you salah kasut lah sebenarnya. Kasut tu I sayang nak jual, contoh kan. Dia terpaksa aku jugalah sebab kontrak dah berlaku. Kesilapan tu yang si offerer ni iaitu Ahnaf tak nak tahu. Dia boleh pertahankan kontrak telah pun berlaku. Macam tu lah tu sebab you all kena tahulah undang-undang untuk you fight. Boleh gaduh ke, boleh menang ke, tak boleh menang dekat court. Okay, you ada hak untuk disaman ke ataupun you ada hak untuk saman. Alright, okay. Faham tak sekarang semua orang? Clear Madam, Clear. Alhamdulillah. Ya Mirul. Tadi kan 1,003 kan bid si Ahnaf tadi 1,003, lepas tu orang tu tengah 1,031 macam tu kan. Dia nak tutup offer lah. Lepas tu ada orang lain offer, boleh ke lagi macam tu? Tak, okay. Good question, tapi cuba sesiapa boleh tolong jawab tak? Lepas dah tutup, dah fall of the hammer, dah fall of the hammer ke? Macam belum lagi, dia dalam kiraan 3 macam tu. Okay, kalau belum, agak-agak you boleh tak? Siapa boleh jawab? Boleh tak orang lain sebelum 3, sebelum fall of the hammer ada orang bid 1,400? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh sebab acceptance tak berlaku lagi. Dia punya cut off point dia adalah acceptance berlaku waktu bila dan selagi belum ada. Itu sebab dia kira 1, 2, kok ada orang lain nak lebih tinggi. So orang boleh offer lebih tinggi dan mungkin orang tak jadi nak beli. So dia bagi masa tu. So masih boleh. Katalah Amirul nak juga 1,003 dia dapat. Aku nak lah. Aku sanggup bayar lebih. So you sebelum dia fall of the hammer, you up lagi. Okay? Clear? Okay, so sekarang ni kita proceed. Okay, mungkin saya ambil dalam 5 ke 8 minit untuk you all faham atau 10 minit lah. Boleh You all tak ada kelas kan lepas ni? 10 minit je saya ambil untuk kita untuk kita fahamkan at least the overview of the acceptance. Okay, saya bagi all 2 minit untuk you tengok mind map yang saya share dan juga tengok nota yang ada dalam manual you tentang acceptance. Okay, 2 minit.
Okay you all. Alright, dah 2 minit dah. So cuba tengok elemen yang kedua yang kita akan belajar dalam law of contract adalah acceptance. Okay, cuba tengok warna merah tu kan, ada 3 je komponen. Kalau kita belajar offer ada 5 yang utamalah: definition, how, who, condition dan juga revocation. Tapi untuk acceptance kita ada definition, ada condition, ada revocation. So acceptance ni definition dia tak panjang sangat lah. Alright, senang nak faham. Okay, iaitu diringkaskan ni section 2 subsection B definition of offer section 2 subsection A. So definition of acceptance section 2 subsection B of Contract Act, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Ini adalah definition yang dikeluarkan daripada section 2B in the Contract Act. Okay, you juga boleh define acceptance dalam manual tu. Kalau you rasa lebih mudah kalau tengok paragraf kedua definition tu, line yang kedua. Acceptance is where the offeree approve of the offer, or agrees to adopt the conditions of the offer. Okay, itu pun jangan definition yang boleh terima, approve dengan agree lah. Okay, kalau saya offer nak jual tanah dekat Imran setuju nak beli, maknanya dia approve offer saya dan dia agree untuk tunaikan all condition yang saya prescribe, maka di situ acceptance berlaku. Kalau dalam offer, alright, condition dia lah offer must be clear, complete, detail, final, must be communicated, must be distinguished from invitation to trade. Acceptance pun ada condition dia. According to section 7 subsection A, acceptance must be absolute and unqualified. Section 7 subsection B, acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner. Dan lastly, acceptance also must be communicated. Okay, what signifies indicate acceptance must be communicated. Okay, so apa maksud acceptance must be absolute and unqualified? Okay, acceptance must be absolute and unqualified bermaksud acceptance tu mestilah mutlak, tetap, tidak berubah. Okay, unqualified selalu saya qualified ialah tidak bersyarat. Pandai, tak bersyarat. Okay. So katakanlah contoh kalau saya offer nak jual handphone kepada Siti Anira. Okay, Siti Anira, saya nak jual handphone saya berharga RM1,000. So bila Anira accept absolute and unqualified tu, dia akan setuju je. Okay madam, saya setuju nak beli dengan harga tersebut. Okay, tahu saya kata okay Anira, saya nak jual handphone ni dengan harga RM1,000 dan bayaran pula dia buat dalam tempoh 7 hari. Okay madam, saya setuju beli handphone tersebut dan saya akan bayar dalam tempoh 7 hari. So tetap tak berubah. Dia accept exactly on the same term offered by the offerer. Okay, dia tak modify pun. Okay, kalau Anira kata macam ni, madam saya nak beli handphone madam, saya setuju nak beli tapi madam jual lah 900. Adakah itu acceptance? Itu bukan acceptance. Okay, itu bukan acceptance tapi dipanggil sebagai apa? Counter offer. Okay, counter offer. Alright, tu sebab dia kata maksud absolute and unqualified ni exactly on the same term without modification or leaving room for doubt. Dan rule dia lah mirror image rule. Okay, mirror image rule maksudnya kalau Anira tengok dekat cermin, tudung Anira tu warna biru dan kuning, dekat cermin pun biru dan kuning juga. Bukan warna merah. Kan kalau kulit Anira sawo matang, dekat cermin pun sawo matang, takkan jadi putih melepak. Kan? Alright, kalau Anira berkening macam kening Anira tu lah, macam tu jugalah dekat cermin. Okay, so exactly sama mirror image rule. Maksud absolute and qualified tu ingat cermin, you kena faham offer ini kalau nak accept, dia kena accept exactly as described by the offerer. Tak boleh nak ubah-ubah, tak boleh nak letak syarat apa-apa. Okay, so contohnya kan dalam if accept with modification.
it not an acceptance but a counter offer. Okay, sebab apa counter offer bukan acceptance? Sebab Anira dah pun original offer tu dah destroy. Apa maksud original offer destroy? Okay, saya nak jual handphone dekat Anira RM1,000. Anira kata, madam saya setuju tapi nak RM900. Dia dah destroy original offer yang RM1,000 yang saya offer tu. Adakah itu acceptance? Bukanlah, dia dah modify. Dia modify saya punya offer. So dia bukan buat acceptance, dia counter offer balik pula. Okay, counter offer bukan acceptance. The moment offering modify, apa-apa yang offerer dah prescribe, itu adalah counter offer yang mana tak dianggap sebagai acceptance, dan bila tak dianggap sebagai acceptance, tak adalah kontrak. Tak ada kontrak, tak boleh sue for breach of contract. Okay, alright. So cuba kita dengar kes ini, iaitu kes hide and range dibaca oleh Engku Aisyah. Engku Aisyah, ada tak kat situ? Ya, madam. Okay, cuba baca kes ni Engku Aisyah, hide and range. Saya nak siapa yang explain kes ni? Okay. Okay, Engku Aisyah baca dan saya nak Ahmad Mustaqim. Afifah Nazmi lah. Afifah Nazmi untuk explain kes yang dibaca oleh Aisyah. Okay, silakan Aisyah. Okay, madam. The relevant case is Hyde versus French. In this case, the defendant offered to sell a farm to the plaintiff for 1,000. The plaintiff said that he would give 950 for the farm. The defendant refused, and later the plaintiff said that he agreed to pay 1,000. The defendant refused to maintain his original offer, and the plaintiff tried to obtain specific performance for the alleged breach of contract. The court held that the plaintiff's response to the offer was a counter offer which rejected the original offer, so there is no contract created. Okay, sila explain kenapa ya Afifah court kata there is no contract, sedangkan Hyde tu dah setuju dan nak beli 1,000. Apa yang berlaku dalam kes tu begini. Range defendant ni dia offer farm dia dengan harga RM1,000. So Hyde iaitu plaintiff, orang yang mahu membeli tu kata okay I nak beli tapi I nak 950. So offerer ni Range disagree, dia tak nak jual dengan harga RM150. Alright, tapi tak lama lepas tu dia datang balik, dia kata dia nak belilah dengan harga 1,000 yang di-offer oleh si Range. Okay. Tiba-tiba Range tak nak proceed. Range kata, I don't want to proceed with you. I nak jual dengan orang lain. So marahlah Hyde ni. Dia kata, apa masalahnya? I dah nak beli dah dengan harga 1,000 you offer sebelum tu. Kenapa you tak nak proceed? Kenapa you jual dengan orang lain? Tapi bila pergi mahkamah, kalah Hyde ni. Kenapa Afifah? Sebab mula-mula tu yang dia kata nak bayar 150 tu, dia buat counter offer. Dia tak acceptance pun, dia tak terima. Okay, so bila, okay, very good. So dia tak terima, dia tak buat acceptance. So bila tak buat acceptance, ada kontrak ke? Tak adalah kontrak kan? So bila tak ada kontrak, waktu tu dalam tempoh 5 minit dia nak jual dengan orang lain pun tak ada masalah. Sebab tak ada kontrak pun berlaku antara Hyde dengan Range. Sebab dia tak buat acceptance, yang dia buat counter offer, tak ada acceptance, tak conclude lagi kontrak tu. Okay, so kalau besok dia datang sebab dia dah survey kan tempat lain lagi mahal lah, belilah nak harga 1,000. Bagi offering ni, Hyde ni, apa masalahnya tak nak? Dia dah cakap dah dia nak macam tu kan. So court kata tak ada kontrak. Apa yang you buat sebelum tu adalah counter offer. Tak mengikat pun offerer untuk jual ataupun bound untuk jual farm tu kepada offeree. Faham Okay, so bila dia modify maka ia akan jadi counter offer, dia buka acceptance, bila buka acceptance tak ada kontrak. Tak ada acceptance tak lengkap lah kontrak tersebut. Alright, so kena ingat bila you modify, you sebenarnya bukan buat acceptance, you buat counter offer. Tetapi sekiranya dalam contoh tadi, okay lah I setuju nak beli. Tapi I nak harga RM950. Is it okay? Itu counter offer. So offerer boleh reject dan offerer boleh terima. So acceptance boleh berlaku kalau offerer tadi okay, dia accept, so berlakulah kontrak. Lepas dia accept, dia change mind tak boleh lah.
Tapi kalau dia tak nak accept, tak ada kontrak. Kalau dia accept, baru berlaku kontrak. Alright, itu sebab tawar menawar tu boleh berlaku. Tapi kalau dia tak nak proceed, you tak boleh lah nak sue. Kan, hak dia lah nak ke tak nak. Okay. And then, itu adalah height and range punya case lah. Apa contoh lain yang you rasa you perlukan? Clear kan? Tak ada masalah untuk faham kan? Clear? Okay. Contoh lain yang you boleh compare kan sama, okay, dia sebenarnya destroy original structure offer. 1,000 tu you dah destroy. Itulah you yang offer baru 950 tu jadi kontrak tu tak valid sebab acceptance tu you tak buat sebenarnya. Tetapi kalau mere request for further information dalam kes Stevenson Jack McLean, dia tak destroy original structure. Okay, apa beza? Siapa nampak Mantera? Mere request for further information dengan counter offer, apa bezanya? Siapa nampak beza dia? Dia tanya je. Dia tanya je. Okay, contoh. Kalau contoh counter offer ialah Engku Aisyah, saya nak jual 1,000, Engku Aisyah nak, okay, saya cakap macam ni. Aisyah, saya nak jual handphone saya ni dengan harga 1,000 dan awak kena bayar tempoh 7 hari secara tunai. Counter offer ialah Aisyah akan cakap, madam kasihlah RM900. Kasihlah saya bayar 10 hari. Kan? Itu counter offer. Kan? Dia tak accept exactly on the same terms. Kalau mere request macam mana Aisyah? Yang awak rasa mere request, dia bukan counter offer. Dia just tanya whether barang yang dia nak beli tu boleh sampai cepat ke lambat ke. Okay. Aisyah mungkin request, boleh tak barang yang, boleh tak madam bila saya dah bayar barang tu saya dapat segera. Contoh, dia tanya boleh tak? Ataupun you cakap, madam dalam tempoh 7 hari boleh tak saya bayar hari pertama, 7 hari kan, hari pertama tu 50%, another 50% saya bayar hari ke-7. Okay, dia tak akan jadi counter offer kalau benda tu saya tak specify. Kan contoh kalau saya kata 1,000 awak modify jadi 900. Kalau saya kata 7 hari awak modify jadi 10 hari. Itu counter offer. Tapi kalau you nak further explanation. Okay, you tahu you kena bayar tempoh 7 hari. You setuju. You setuju dengan harga 1,000. Cuma you nak kepastian je dalam tempoh 7 hari tu boleh tak buat 2 kali bayaran. So saya tak mention pun kena bayar sedebuk ke, kena bayar macam mana. Jadi you berhak untuk tanya benda yang tak jelas ataupun you perlukan penjelasan yang lanjut. Okay, katakanlah you tanya, madam boleh tak nak bayar hari pertama 50%, hari ke-7 tu 50%. Saya tak jawab, saya tak respon. Saya jual dengan Aisyah Anis. Okay, handphone tu. Boleh tak Engku Aisyah sue saya for breach of contract? Boleh tak Engku Aisyah sue saya for breach of contract? Engku? Tak. Tak boleh, kenapa? Tak sure lah. Aisyah Anis rasa boleh tak sue? Tak boleh. Tak boleh juga. Okey, ada siapa yang rasa boleh tak? Ada siapa yang rasa boleh tak? Ada. Ahmad Mustaqim boleh sue tak? Tak. Tak boleh juga. Oh, semua kata tak boleh. Okey. Sebenarnya boleh. Okey, boleh. Aisyah boleh sue saya. Sebab Aisyah sebenarnya tak modify pun offer saya. Dia setuju harga 1,000. Dia setuju juga dalam tempoh 7 hari yang saya dah describe. Cuma Aisyah nak penjelasan boleh ke nak bayar 2 kali dalam tempoh 7 hari. Masih fulfill apa yang saya cakap. So saya kena jawab. Saya kena jawab boleh atau tidak. Baru saya boleh jual dengan orang lain. Okay? Ataupun sebenarnya saya tak boleh jual juga dengan orang lain. Sebab Aisyah sebenarnya dah berlaku acceptance yang valid kat situ. Alright? Dah berlaku acceptance yang valid kat situ. Saya kena proceed juga dengan Aisyah. Sebab the original structure of offer still stand. Dia tak berubah pun. Itu sebab lagi Stevenson Jack McLean, dia setuju semua. Cuma dia tanya benda yang tak dijelaskan. Boleh tak dia nak bayar, dia tak bagi tu tempoh bayaran bila. Bila you boleh benarkan the longest limit, you boleh benarkan I bayar dekat you. Jawablah bila. You tak jawab, tiba-tiba you jual dengan orang lain. So itu adalah breach of contract. Okay, bila berlaku breach of contract, maka
Aisyah boleh saman saya lah. Kan? So kena bezakan antara counter offer dengan Waalaikumsalam Ajak you all fahamkan Stevenson-nya kes kejap. Okay, you all boleh brain tak beza punya request dengan counter offer sekarang? Boleh faham tak Mustaqim? Kurang sikit lah. Okay, Aisyah dah boleh faham Aisyah Anis? Faham. Dah faham Okay, Engku Aisyah dah boleh faham tak? Boleh. Okay, dah boleh. Oh, semangatnya. Yang lain-lain boleh faham tak lepas saya explain baru ni? Boleh. Mustaqim je lapar lebih ni. Okay, last sebelum kita end supaya Mustaqim pun clear. Counter offer tu bila kita modify apa yang offerer dah prescribe. Contoh kalau saya kata harga 1,000 bayar dalam tempoh 7 hari. Alright, so Engku Aisyah setuju. Okay madam, setuju. Saya nak beli. Saya akan bayar dalam tempoh 7 hari tu. Dia tak modify pun nak murah ke ataupun dia nak bayar lebih 7 hari ke. So acceptance sudah absolute and qualified dah. Cuma Aisyah mahu fikir, madam tak cakap lah boleh bayar online ke, tunai ke ataupun tempoh 7 hari tu boleh bayar 2 kali. Kan saya tak cakap. So hak kita sebagai orang yang dah accept, nak tanyalah kaedah yang lebih jelas. Okay, contohnya Engku Aisyah tanya, madam boleh tak dalam tempoh 7 hari tu saya nak bayar 50% pada hari pertama, hari ke-7 50%. Dia tak jadi counter offer sebab dia tak modify apa-apa yang saya cakap. Dia just nak tanya boleh tak, ataupun kata madam boleh tak at the same time saya nak bayar online. Saya tak jawab dan saya terus deal dengan orang lain. Salah lah. Engku Aisyah boleh sue saya. Sebab acceptance dia dah absolute and qualified dah. Pertanyaan dia itu tidak memusnahkan offer yang saya dah describe. Okay, faham tak sekarang Mustaqim? Faham madam. Okay, Alhamdulillah. So kalau dah faham kita kena stop sekarang sebab terlebih pula masa kita kan. So Alhamdulillah kita dapat cover topik acceptance dengan condition yang pertama. So balik nanti you all kena baca lagi untuk fahamkan another condition. So dah akan banyak lagi kita akan belajar lepas ni. So saya harap before my class please read. Lepas ni saya akan terus lebih tegas. Sebelum saya explain saya akan tanya dan saya tak nak lamanya you senyap untuk volunteer. You all kena jawab dengan segera menunjukkan you berusaha untuk faham apa yang kita akan belajar. Okay. So belajar sesuatu tak hari ni? Belajar madam. Belajar. Banyak dapat faham? Banyak. Okey, nanti tulis dalam WhatsApp group skala kefahaman awak daripada 1 sampai 10. Okey? Alright. You kena tulis dalam, contohnya janganlah asing-asing, you kena listkan satu. Okey, contohnya Afifah katakan, Afifah 7/10. Bawah nama Afifah 2, Sofia Balkis, macam tu So saya nak uji sejauh mana you faham, sejauh mana you follow dan skala kefahaman tu ditulis dalam WhatsApp group. Semoga saya boleh nampak lah siapa yang 5/10 je contohnya. Okay, dan tempoh untuk saya beri you buat keputusan berapa skala you faham hanya sehingga pukul 6. Lebih pukul 6, no, 6 lama sangat. 5:40. Lebih 5:40 bermakna you all yang ada dekat depan skrin saya ni tak pun dengar arahan saya, hanya berada dekat depan skrin tapi tak fokus. So sesiapa yang tidak respon, saya beranggapan you tak fokus waktu saya mengajar. Okay. So jumpa lagi you all, selamat berbuka puasa. Moga banyak manfaat you boleh buat hari ini dan memberi banyak kebaikan kepada family kalau duduk dengan keluarga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. 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 Thank you madam. Thank you madam. Happy Welcome. Thank you madam. Bye. Yeah, Thank you madam. Madam dah keluar.